Kita ada bagi menteri lah 12 Bagi minit pihak Kementerian jawab. Sumber Manusia, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat telah mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerja Pindahan 2022. Kementerian menghargai semua pandangan, saranan, cadangan maupun teguran ahli-ahli yang berhormat tersebut. Seramai 13 orang ahli yang berhormat iaitu telah membangkitkan isu berkaitan Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial Pekerjaan Pindahan 2020. Keseluruhan tuan yang dipertua, kita lihat keprihatinan ahli-ahli yang berhormat, khususnya seperti mana yang dicadangkan oleh yang berhormat Pasir Gudang, mengambil kira kedudukan miskin tegak. Kerajaan perlu mengadakan satu pendekatan untuk membantu. Kita lihat keseluruhan bahas hari ini lebih kepada keprihatinan ahli-ahli parlimen terhadap rakyat Malaysia supaya mereka diberi perlindungan yang sewajarnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita telah mengambil pendekatan terbaru di mana akta yang sedia ada perlu diubah untuk memperluaskan. Maka dalam sidang ini kita akan kemukakan satu lagi undang-undang untuk perubahan di mana suri rumah tangga perlu diberi perlindungan. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan prihatin supaya kita sama-sama memperluaskan. Daripada perbahasan hari ini, tuan yang dipertua, ada yang berbentuk cadangan, ada yang berbentuk pandangan, ada yang berbentuk ada yang perlukan jawapan dan ada yang perlukan masa untuk saya meneliti dan memperhalusi. Maka saya mengambil kira masa yang singkat. Saya akan jawab apa-apa perkara yang perlu dijawab berkaitan dengan Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial. Selain daripada itu, luar daripada Rang Undang-Undang ini, saya akan bagi secara bertulis. Tuan yang dipertua, berhubung pertanyaan oleh Babi Pontian, setakat Mei 2022, jumlah pekerja warga negara Malaysia yang berdaftar dengan perkeso di bawah Akta 4 adalah berjumlah 7.78 juta. Manakala terdapat 1.0 juta pekerja asing yang tak ada dalam Dewan, Babi boleh slip, bertulis. Semua majikan adalah wajib berdaftar dengan Akta 4 setakat Mei 2022. Terdapat 1.4 juta majikan yang berdaftar dengan perkeso dan daripada jumlah tersebut 464,155 majikan yang tidak aktif. Perkeso melindungi pekerja yang dijangkit COVID-19 jika ianya berkaitan dan terbabit daripada pekerjaan beliau. Faedah yang boleh dibayar termasuklah faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, pensyen ilat, pensyen penakat dan faedah pengurusan mayat. Setakat 16 di bulan 7 Julai 2022, seramai 279,111 penerima faedah akibat penyakit COVID-19 dan melibatkan bayaran sebanyak berjumlah 227 juta ringgit. Berhubung data dalam My Future Jobs setakat 15 Julai 2022, jumlah kes kehilangan pekerjaan adalah 19,472 dan peluang pekerjaan dan tawaran aktif adalah sebanyak 431,544 bilangan pencari kerja yang aktif. Dan yang aktif adalah sebanyak 922,967 orang. Dan bilangan penempatan pekerjaan melalui perkeso adalah sebanyak 111,131 orang. Dan saya turut mengambil maklum isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat. Kementerian Sumber Manusia melalui perkeso sentiasa mengambil tindakan proaktif untuk menambah baik social safety net yang merangkumi pekerja asing, pekerja sendiri, pekerja domestik dan sebagainya. Majlis Perlindungan Sosial Negara Plan Social Safety Net sentiasa ditambah baik dan dikaji semula agar liputan perlindungan adalah menyeluruh dan meliputi semua lapisan masyarakat. Perkeso juga sentiasa mengkaji keperluan untuk memperluaskan perlindungan kepada semua pekerja sendiri bagi membolehkan pekerja golongan ini dapat manfaat menyeluruh faedah perkeso. Saya juga ingin maklumkan bahawa isu berkenaan dengan penjana kerja yang adalah di dalam siasatan pihak berkuasa dan perkeso tidak ingin membuat apa-apa komen yang boleh menjejaskan perkara yang di dalam siasatan pihak berkuasa seperti SPRM dan polis. Pada masa yang sama, Tuan Yang Dipertua, ini operasi mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan adalah operasi bersama perkeso dan SPRM. Bukan perkeso SPRM tangkap sendiri. Ini adalah usaha kami. Kami yang mencadangkan kepada mereka. Ramai tak faham di luar. Mereka ingat SPRM mengambil tindakan. Kebetulan ini adalah satu usaha bersama.
Saya juga ingin memaklumkan bahawa untuk maklum yang berhormat, terdapat tangkapan yang melibatkan 66 syarikat iaitu 37 individu, 26 lelaki dan 11 wanita dalam operasi pihak berkuasa. Seterusnya berhubung Yang berhormat. Saya ada dua Tuan hal. yang diperlukan biar saya habiskan dulu. Kalau ada masa saya baru saya. No, this topic is on this topic mengenai pembayaran setiap bulan oleh contributors. Kita ada e-budget system. Adakah dalam e-budget system ini Perkeso dapat tahu siapa yang tidak membayar dan adakah sistem ini juga terlibat dengan semua agensi yang membuat pembayaran sedemikian? Dan Tuan yang dipertua, e-waste ini walaupun telah diluluskan di peringkat kabinet, belum lagi dikuatkuasakan. ya, lagi satu adalah Yang Berhormat, saya terima kasih kerana keikhlasan Yang Berhormat mengaku bahawa penyiasatan adalah di antara agensi dengan MACC. Tetapi soalan yang saya tanya adalah di mana Yang Berhormat sendiri mengatakan ada pegawai-pegawai atasan MIC yang terlibat. Maka adakah dan berapakah ramai orang yang terlibat dan adakah tindakan ini, adakah Yang Berhormat, betulkah Yang Berhormat telah membuat rekomendasi mereka mendapat tender-tender dan that kind of benefits? Adakah ini benar atau tidak? Tuan yang dipertua, saya telah menafikan berita itu dari portal itu, mungkin Yang Berhormat terlepas pandang. I can give you the press cutting. Yang Berhormat Menteri, terima kasih di atas pengumuman keikhlasan bahawa tindakan ini oleh pihak SPRM adalah di atas langkah-langkah yang diambil oleh kementerian. Cuma saya ingin tanya, adakah Menteri juga akan betul-betul serius untuk melihat perkara-perkara yang telah kami bangkitkan berkenaan dengan penyalahgunaan dana mitra? Dan adakah perkara itu juga akan disiasat? Tuan yang dipertua, mitra di bawah bidang kuasa kementerian lain, tapi saya akan sampaikan pandangan Yang Berhormat. Tapi parti yang sama terlibatlah Yang Berhormat. You are deputy president. You cannot say you don't know. You know, but at least you kata, ya okay, saya akan membuat. You know who is involved. Kita semua tahu Yang Berhormat. Semua Yang Berhormat, semua dalam masa siasatan, terowong pun masih siasatan. Janganlah bercakap Yang Berhormat, this is cover up. Kalau kita takap penyiasatan, number one, there are two things. Satu, kita push under the carpet. Yang kedua, senang sajalah. Bila ada penyiasatan, okay, sorry, ini dalam penyiasatan Tanjung Karang, saya tak akan ambil tindakan kerana dalam dengan MACC. Very easy way out. That's why we have parliament di mana dengan keikhlasan Yang Berhormat sendiri. I know you want to reply Yang Berhormat, but the public outside, hundreds of people waiting for this kind of answer. Menteri, Kan? Menteri, minta maaf. Saya cuma nak mengatakan bahawa walaupun ia melibatkan kementerian lain, parti MIC telah pun dinyatakan sebagai parti yang terlibat. Saya cuma memberi platform ini untuk Yang Berhormat untuk menyiasat perkara itu dan maklumkan kenapa. Speaker. Bila sampai bila. Saya rasa jawab. Baik, Yang Berhormat, saya minta Speaker. bagi pulang Menteri menjawab hal Menteri yang jawab, sedang banyak kita lagi bincangkan. jempol belum jawab. Clear the Switch air. on your mic. Mic. YB, mic. Alright. Terima kasih. Pindahan ini adalah wajah untuk memberikan perlindungan yang lebih meluas kepada mereka yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM5,000 memandangkan kos sara hidup telah meningkat. Bilangan pekerja yang berdaftar dalam sistem Perkeso adalah sebanyak 19.7 juta warga negara dan 1.94 juta untuk bukan warga negara. Bilangan penerima faedah keseluruhan adalah 678,329 orang sehingga Disember 2021. Bayaran faedah pula berjumlah 4.334 bilion setakat 2021. Bagi tahun 2022 sehingga Mei, penerima faedah adalah berjumlah 664,265 orang pekerja dengan bayaran seberjumlah 1.958 bilion. Bagi pekerja yang ditimpa kemalangan dalam bulan pertama, pekerja adalah layak untuk menerima faedah di bawah Perkeso walaupun belum ada carum. Apabila mereka dah terima surat tawaran, walaupun belum mencarum, mereka masih layak. Untuk makluman Yang Berhormat jempol juga setakat 15 Julai 2022, jumlah pencarum yang didaftarkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 adalah seramai 360,576 orang. Bagi pencarum gig atau e-hailing pula adalah seramai 168,088 orang di bawah sektor pengangkutan penumpang dan pengantaran barang dan makanan. Mengenai perancangan untuk memberi Menteri, satu soalan.
beberapa ahli parlimen dekat sini dan juga sebelah sana telah bangkit isu berkait dengan informal sector workers. Sekarang mereka tidak di bawah tidak ada perlindungan sosial, tidak termasuk dalam kawalan SOCSO. Adakah kerajaan cadang untuk mengadakan strategi untuk bawa mereka masuk untuk dapat protection from social from SOCSO? Tuan yang dipertua, seperti mana saya sebut pandangan daripada Pasir Gudang tadi, memang harus menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan setiap warga kerja diberi perlindungan, tak kira sama ada pekerja sendiri ataupun dengan agensi mana-mana agensi. Kita lihat satu isu Tuan yang dipertua, sepanjang PKP, Kementerian Sumber Manusia telah melihat satu perkara yang cukup serius, adalah yang pertama, sebahagian besar daripada M40 dan B40 tiada mempunyai sebarang simpanan dan tiada sebarang jaringan keselamatan. Maka memanglah dasar dan alat uji Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan tiada mana-mana lapisan warga kerja tercicir daripada jaringan keselamatan. Okey, Tetapi Menteri. akan dilaksanakan secara berperingkat. Menteri, ini jempol. Soalan jempol tadi. Kerajaan telah memberi Apa yang Menteri sebutkan tadi, e-hailing ni kebanyakan pekerja gig ni, dia terikat dengan Akta 789. Jadi dia ni tak boleh, orang kata tidak diwajibkan kerana dia berlaku sebelah pihak. Jadi adakah ini termasuk dalam PKSO ni mewajibkan bahawa majikan dengan juga pekerja bersama dalam ni sebab Akta 789 ni. Menteri, balik kepada isu informal sectors, saya terima baik apa yang dikatakan oleh Menteri, iaitu kerajaan telah memberi banyak tolongan kepada B40 dan juga sebenarnya. It is true. Tapi masalah itu mereka, orang yang mendapat benefits itu adalah formal sector workers, bukan informal sector workers. So the question is, how do we help the informal sector workers to become part of SOCSO so they have social protection? Terima kasih. Tuan yang dipertua, saya faham apa yang dimaksud oleh Yang Berhormat. Cuma saya perlukan sedikit masa untuk meneliti dan memperalusi untuk memastikan semua lapisan masyarakat warga kerja, formal dan informal, diberi perlindungan. Dan kita dah mula, we have started the ball rolling dengan izin memberi perlindungan kepada suri rumah tangga sekiranya undang-undang diluluskan dalam Dewan Yang Mulia ini dalam persidangan kali ini. Tuan yang dipertua, seterusnya mengenai perancangan. Menteri, saya bagi 3 minit. Okey. Tuan yang dipertua, mengenai perancangan untuk memberi perlindungan lebih komprehensif kepada pekerja gig, Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti perkara ini bagi mewajibkan perlindungan secara mandatory. Berhubung dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dungun, PKSO mengadakan taklimat advokasi setiap tahun kepada para majikan dan pekerja. Kementerian Sumber Manusia akan memberi jawapan yang bertulis berkenaan dengan permintaan data berkenaan bilangan kempen media sosial yang dilaksanakan. Dengan jumlah tunggakan caruman seluruh Malaysia setakat Jun 2022, jumlah faedah caruman lewat bayar yang telah diterima setakat ini dan bilangan aduan yang telah disiasat berkaitan dengan caruman dan serta sama ada bilangan penguatkuasaan di seluruh negara adalah mencukup. Semuanya akan diberi secara bertulis, Tuan Yang Dipertua. Susulan penularan wabak COVID-19, kerajaan harus memberi perhatian khusus menerusi penambahbaikan perlindungan keselamatan sosial bagi mereka yang ditimpa bencana kerja dan menghidapi keilatan untuk membantu kelangsungan hidup melalui kenaikan faedah atau allowance susulan peningkatan siling gaji bulan yang maksud caruman. Mohon Menteri, just one simple factual question. Let me finish. Okay. Pindahan ini akan menjamin kesejahteraan sosial penerimaan faedah dan manfaat sedia ada serta baru. Juga memastikan faedah dan manfaat ini di bawah skim ini dapat dikekalkan kepada faedah dan manfaat di bawah skim ini dapat dikekalkan kepada penerima tanpa menjejaskan pelaksanaannya. Melalui salah satu prinsip perlindungan keselamatan sosial yang diamalkan oleh PKSO iaitu penggantian pendapatan replacement of income dengan izin, ia dapat membaharu dan mengurangkan beban penerima faedah atau waris untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seterusnya apa yang dibangkitkan oleh Jelutua mengenai pekerja daripada India, setakat ini perjanjian MOU di antara India dengan Malaysia hanya melibatkan membenarkan pekerja untuk sektor restoran, tukang masak dan untuk air tension. Tetapi baru-baru ini jawatan kuasa bersama di antara KDN dengan Kementerian Sumber Manusia telah meluluskan sektor-sektor lain. Yang Berhormat Menteri, tadi dalam awal ucapan pengulungan, Yang Berhormat Menteri berkata bayaran kepada pekerja penuntut adalah lebih kurang 230 juta, something like that. Soalan saya lah, dalam tahun yang sama, berapakah jumlah dana yang dikutip daripada
pekerja dan juga majikan untuk tahun itu. Boleh dijawab secara bertulis. Boleh saya minta untuk 5 tahun kebelakangan ini, untuk setiap tahun, berapa dibayar kepada penuntut-penuntut yang berjaya dapat memohon dan apakah jumlah sumbangan daripada majikan dan pekerja pada tahun yang sama untuk 5 tahun kebelakangan ini. Boleh dijawab secara bertulis. Terima kasih. Minta rumuskan. Seperti saya akan memberi secara bertulis. Ada juga beberapa soalan yang berkaitan dengan data. Dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, saya akan pastikan mereka akan dapat secara bertulis dalam masa seminggu. Termasuk daripada SIG tadi ya, Pak Menteri. Boleh jawab tulis nanti ya. Akhir kata sekali lagi bagi pihak kementerian saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat atas pandangan, saranan dan teguran. Dan ahli yang berhormat akan diberikan perhatian dalam rangka dasar dan program-program kementerian dengan lebih cekap dan berkesan. Di atas keperhatian yang berhormat sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang Terima berhormat. Speaker.